Ulangan bab 5. Musa memanggil semua orang Israel dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, wahai Israel, segala kanun dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pelajarilah semua itu dan lakukanlah dengan setia. Tuhan, Allah kita, telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian ini, melainkan dengan kita, yaitu kita semua di sini yang masih hidup pada hari ini. Denganmu, Tuhan bicara berhadap-hadapan di gunung dari tengah-tengah api. Pada waktu itu, aku berdiri di antara Tuhan dengan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Kerana kamu takut kepada api itu dan kamu tidak naik ke gunung itu. Dia berfirman, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain selain aku. Jangan buat patung ukiran untuk dirimu, atau wujudkan apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya, atau beribadat kepadanya, kerana aku, Tuhan, Allahmu, Allah yang cemburu. Aku membalas kesalahan ayah kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat daripada kalangan yang membenci aku. Namun demikian, aku menunjukkan kasih setiaku kepada keturunan yang ke-1000 dalam kalangan mereka yang mengasihi aku dan yang taat berpegang teguh pada segala perintahku. Jangan gunakan nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan, kerana Tuhan akan memandang bersalah orang yang menggunakan namanya dengan sembarangan. Peliharalah hari Sabat dan jagalah kesuciannya, seperti yang diperintahkan Tuhan, Allahmu, kepadamu. 6 hari lamanya kamu harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Tuhan, Allahmu. Pada hari itu, jangan melakukan pekerjaan apa-apa pun, baik kamu, anak lelakimu, anak perempuanmu, hambamu yang lelaki, hambamu yang perempuan, lembumu, keldaimu, mahupun hawanmu, juga pendatang yang ada di kotamu. Dengan demikian, hambamu baik lelaki maupun perempuan dapat beristirahat sama seperti kamu. Ingatlah bahawa kamu pun pernah menjadi hamba di tanah Mesir, tetapi Tuhan, Allahmu, telah membawa kamu keluar dari sana dengan tangan yang perkasa dan lengan yang terhulur. Itulah sebabnya Tuhan, Allahmu, memerintahkan kamu untuk memelihara hari Sabat. Hormatilah ibu bapamu seperti yang telah diperintahkan Tuhan, Allahmu, kepadamu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang dikurniakan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu terhadap sesamamu. Jangan ingini istri sesamamu, jangan dambakan rumah sesamamu, demikian pula ladangnya, hambanya baik lelaki maupun perempuan, lembunya, keldainya, atau apa-apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Itulah firman yang disampaikan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara gemuruh di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kelam pekat. Dia tidak menambahkan apa-apa lagi. Setelah itu, dia menulis semua itu pada 2 loh batu, lalu menyerahkannya kepadaku. Sebaik saja kamu mendengar suara itu di tengah-tengah kegelapan, sementara gunung itu menyala-nyala dengan api, maka kamu, yaitu semua ketua sukumu dan tua-tuamu, mendatangi aku. Kamu berkata, Sesungguhnya Tuhan, Allah kita, telah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya dan kebesarannya. Bahkan kita telah mendengar suaranya dari tengah-tengah api. Pada hari ini, kami telah melihat Allah berfirman kepada manusia, tetapi manusia itu tetap hidup. Sekarang, mengapakah kami harus mati? Api yang besar ini akan menghanguskan kami. Jika lebih lama lagi kami mendengar suara Tuhan, Allah kita, kami akan mati. Kerana makhluk manakah yang dapat tetap hidup
setelah mendengar suara Allah yang hidup itu berfirman dari tengah-tengah api, seperti yang kami dengar? Tuhan sajalah yang tampil dekat dan mendengar semua yang difirmankan Tuhan Allah kita. Setelah itu, sampaikanlah kepada kami segala yang difirmankan Tuhan Allah kita kepada Tuhan. Kami akan mendengar serta melaksanakannya. Tuhan mendengar kata-katamu ketika kamu berbicara kepadaku. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, Aku telah mendengar kata-kata yang disampaikan bangsa ini kepadamu. Semua yang dikatakan mereka itu baik. Kalau sahaja hati mereka tetap begitu, selalu takut kepadaku dan berpegang teguh pada segala perintahku, sehingga keadaan mereka serta anak-anak mereka baik untuk selama-lamanya. Pergilah, katakan kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Akan tetapi, engkau tinggallah di sini bersama-sama aku, dan aku sampaikan kepadamu segala perintah, kanun, dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melaksanakannya di negeri yang kukurniakan kepada mereka, menjadi milik mereka. Jadi, lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tempuhlah segala jalan yang diperintahkan Tuhan, Allahmu, kepadamu, supaya kamu dapat hidup, keadaan kamu baik, dan lanjut umurmu di negeri yang akan kamu miliki. Ulangan bab 6. Inilah perintah, yaitu segala kanun dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, Allahmu, untuk dilaksanakan di negeri yang akan kamu masuki serta duduki, supaya kamu dan anak cucumu takut kepada Tuhan, Allahmu, seumur hidupmu, dengan berpegang teguh pada segala kanun serta perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Jadi, dengarlah baik-baik, wahai Israel, laksanakanlah semua itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya jumlahmu menjadi sangat ramai di negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, seperti yang telah dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu. Dengarlah, wahai Israel, Tuhan ialah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh kekuatanmu. Simpanlah dalam hatimu kata-kata yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ajarkanlah kesemuanya dengan saksama kepada anak-anakmu, dan bicarakanlah semua itu ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Ikatkanlah semua itu sebagai tanda peringatan pada tangan dan dahimu. Kemudian tuliskanlah pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu-pintu gerbangmu. Apabila Tuhan, Allahmu, telah membawa engkau masuk ke negeri yang telah Dia sumpah untuk memberikan kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, kota-kota besar dan baik yang tidak engkau bangunkan, rumah-rumah yang penuh dengan segala sesuatu yang baik yang tidak kau isi, perigi-perigi yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan pokok-pokok zaitun yang tidak kau tanam, dan engkau makan sampai kenyang. Berhati-hatilah, jangan sampai kau lupakan Tuhan yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Takutlah kepada Tuhan, Allahmu, beribadatlah kepadanya, dan bersumpahlah demi namanya. Jangan ikuti tuhan-tuhan lain, yaitu Tuhan daripada bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Kerana Tuhan, Allahmu, yang hadir di tengah-tengahmu, sememangnya Allah yang cemburu. Jangan sampai murka Tuhan, Allahmu, menyala atasmu, sehingga engkau dipunahkannya dari muka bumi. Janganlah engkau menduga Tuhan, Allahmu, seperti engkau menduga Dia di masa. Hendaklah kamu benar-benar berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan, Allahmu, serta segala peringatan dan kanun yang disampaikannya kepadamu. Lakukanlah apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya keadaanmu baik dan engkau dapat memasuki serta menduduki negeri yang baik
yang telah Tuhan sumpah untuk memberikan kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila anakmu bertanya kepadamu pada masa depan yang akan datang, apakah maknanya ketetapan, kanun dan peraturan yang diperintahkan Tuhan Allah kita kepadamu, maka katakanlah kepada anakmu, dahulu kita hamba kepada Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Di depan mata kita, Tuhan mengadakan tanda-tanda ajaib serta mujizat-mujizat besar yang membawa bencana terhadap Mesir, terhadap Firaun, dan terhadap seisi istananya. Lalu Dia mengeluarkan kita dari sana, membawa kita masuk ke sini, dan memberikan kepada kita negeri ini, seperti yang telah Dia sumpah untuk memberikan kepada nenek moyang kita. Tuhan memerintahkan agar kita melaksanakan segala kanun ini serta takut kepada Tuhan Allah kita, supaya keadaan kita sentiasa baik dan supaya kita tetap hidup seperti pada hari ini. Kita akan dinyatakan benar jika kita melaksanakan kesemua perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ulangan bab 7. Apabila Tuhan Allahmu membawa kamu ke negeri yang akan kau masuki serta duduki, Dia akan mengusir banyak bangsa dari hadapanmu, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yaitu 7 jenis bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada kamu. Pada masa Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu, sehingga mereka kamu kalahkan, hendaklah kamu menumpaskan mereka sama sekali. Jangan ikat perjanjian dengan mereka, dan jangan kasihani mereka. Jangan saling berkawin dengan mereka. Jangan berikan anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, dan jangan ambil anak perempuan mereka untuk menjadi istri kepada anak lelakimu. Kerana mereka akan membuat anak lelakimu menyimpang, tidak lagi mengikuti aku, dan kemudian beribadat kepada tuhan-tuhan lain. Jika demikian halnya, maka murka Tuhan akan menyala atas kamu, dan Dia akan membinasakan kamu dengan segera. Sebaliknya, hendaklah kamu melakukan begini terhadap mereka. Robohkanlah segala mazbah tempat pembakaran korban mereka. Hancurkanlah segala tiang berhala mereka. Tebanglah patung berhala Asyera mereka, dan bakarlah habis patung-patung ukiran mereka. Kerana kamu umat yang suci bagi Tuhan Allahmu. Kamu telah dipilih oleh Tuhan Allahmu untuk menjadi umat kesayangannya daripada semua bangsa yang ada di muka bumi. Tuhan terpaut kepadamu dan memilih kamu bukan kerana jumlahmu lebih besar daripada segala bangsa. Sesungguhnya kamulah bangsa yang terkecil. Melainkan kerana Tuhan mengasihi kamu dan berpegang teguh pada sumpah yang diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Itulah sebabnya Tuhan membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan membebaskan kamu daripada tempat perhambaan, daripada tangan Firaun, Raja Mesir. Oleh sebab itu, ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah, Allah yang setia, yang berpegang teguh pada perjanjian, dan menunjukkan rahmat-Nya terhadap orang yang mengasihinya, serta yang berpegang teguh pada perintah-perintah-Nya, sampai beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap orang yang membencinya, Dia mengadakan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Dia tidak menunda-nunda untuk mengadakan pembalasan terhadap orang yang membencinya. Oleh sebab itu, lakukanlah dengan setia segala perintah, kanun, dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi, apabila kamu mendengar dan mentaati segala peraturan itu serta melakukannya dengan bersungguh-sungguh, maka Tuhan Allahmu akan berpegang teguh pada perjanjian dan kasih-Nya yang abadi yang telah Dia sumpah kepada nenek moyangmu. Dia akan mengasihi kamu, memberkati kamu dan meramaikan jumlahmu. Dia akan memberkati buah kandunganmu, hasil tanahmu, yaitu gandummu, anggurmu dan minyakmu, juga anak lembumu, serta kawanan dombamu di negeri yang telah Dia sumpah
untuk memberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan diberkati melebihi segala bangsa. Tidak akan ada seorang pun yang mandul dalam kalanganmu, baik lelaki maupun perempuan, bahkan juga haiwan ternakanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripada kamu. Segala wabak dahsyat yang kamu ketahui di Mesir tidak akan ditimpakannya ke atasmu, melainkan akan didatangkannya kepada semua orang yang membenci kamu. Kamu harus menghancurkan segala bangsa yang diserahkan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Jangan berasa hibah terhadap mereka, dan jangan beribadat kepada Tuhan mereka, kerana hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya kamu berfikir dalam hatimu, bangsa-bangsa itu lebih besar daripada aku, bagaimana dapat aku mengusir mereka? Maka janganlah takut kepada mereka. Ingatlah baik-baik apa yang dilakukan Tuhan, Allahmu, terhadap Firaun dan terhadap semua orang Mesir, yaitu cubaan-cubaan besar yang kamu lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda ajaib, mukjizat-mukjizat, tangan yang perkasa dan lengan yang terhulur. Dengan semua hal itu, Tuhan, Allahmu, telah membawa kamu keluar. Demikian jugalah akan dilakukan Tuhan, Allahmu, terhadap segala bangsa yang kau takuti. Selain itu, Tuhan, Allahmu, akan melepaskan serangga penyengat ke tengah-tengah mereka, sampai kalangan yang masih selamat dan yang menyembunyikan diri daripada kamu akan habis binasa. Janganlah gentar terhadap mereka kerana Tuhan, Allahmu, hadir di tengah-tengahmu. Dialah Allah yang besar dan teramat hebat. Tuhan Allahmu akan menyingkirkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu secara beransur-ansur. Kamu tidak boleh memusnahkan mereka sama sekali, supaya jangan jumlah binatang liar melebihi jumlah kamu. Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan mengacau bilaukan mereka dengan hebat sampai mereka punah. Dia juga akan menyerahkan raja-raja mereka ke dalam tanganmu, dan kamu akan melenyapkan nama mereka daripada kolong langit. Tiada seorang pun akan dapat bertahan di hadapanmu sampai mereka kamu musnahkan. Hendaklah kamu membakar habis segala tuhan mereka yang berupa patung-patung ukiran. Janganlah kamu menginginkan perak dan emas yang ada pada mereka atau mengambilnya untuk dirimu, supaya jangan kamu terjebak olehnya, kerana perbuatan itu suatu kekejian kepada Tuhan Allahmu. Apa yang dipandang keji olehnya, jangan kamu bawa masuk ke dalam rumahmu, sehingga kamu pun perlu dikhususkan untuk dimusnahkan seperti barang-barang itu. Hendaklah kamu benar-benar membenci dan benar-benar memandang keji ke semua barang itu, kerana kesemuanya akan dikhususkan untuk dimusnahkan.